Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan, adik-adik, saudara-saudari sekalian. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di ruangan media sosial kita pada hari ini. Mana untuk hari ini dah sekian lama saya tak bersiaran melalui platform TikTok ni. Jadi untuk hari ini saya ingin berkongsi satu lagi berkaitan dengan bidang teknologi plastik lah. Okey. Mana apa yang saya nak kongsikan hari ini adalah berkaitan dengan target ataupun goal ataupun dengan perkataan yang lain kita juga sebut sebagai KPI ataupun Key Performance Index. Key Performance Index ni adalah merupakan satu item ataupun key word ataupun key performance yang dipantau lah oleh pihak majikan, bukan saja di sektor awam, malah juga di sektor industri juga mengamalkan KPI ini. Okay, di antara lain kalau yang saya kongsikan ini lebih kepada pihak industri lah. Okay. Di mana antara lain ada 3 elemen penting lah dekat sini, di mana yang pertama tu adalah berkaitan dengan time ataupun masa, yang kedua quality, yang ketiga cost and benefit. Okey, first kita akan tengok dulu berkaitan dengan quality, di mana quality ni adalah sesuatu item ataupun sesuatu value yang dinilai ataupun satu perkara yang akan dipantau sepanjang masa untuk memastikan kualiti produk yang kita keluarkan untuk setiap department lah adalah menepati kriteria ataupun spesifikasi yang telah ditentukan oleh pihak industri itu sendirilah, dengan persetujuan oleh pihak pelanggan lah. Khususnya bagi produk-produk yang dihasilkan yang merupakan produk apa yang kita panggil sebagai customer product lah. Jadi itu yang pertama lah. Dari segi kualiti perlu kita pastikan bahawa kualiti yang kita hasilkan, produk yang kita hasilkan untuk kita pasarkan ke pasaran luar adalah produk yang betul-betul berkualiti, kerana ini akan menjamin bahawa produk kita akan diterima oleh pelanggan-pelanggan kita di luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi time, masa. Pihak industri sangat menitik beratkan kepada masa ini. Masa ini antara lain adalah tempoh masa penghasilan produk lah. Lebih khusus lagi kalau saya katakan bahawa masa di sini adalah merujuk kepada delivery time ataupun due date untuk delivery kepada pelanggan kita. Di mana sekiranya kita menghasilkan produk-produk pelanggan, khususnya mungkin kita sebagai satu industri plastik membuat satu-satu produk yang merupakan komponen-komponen yang kita akan supply ataupun kita akan agihkan kepada industri-industri besar, semikonduktor dan sebagainya, yang merupakan sebahagian daripada end product ataupun produk siap. Contohnya, sekiranya kita membuat penghantaran kepada syarikat yang membekalkan telefon bimbit sebagai contohnya, mungkin Motorola, mungkin Nokia dan sebagainya. Jadi syarikat-syarikat yang menghasilkan handphone ini sudah semestinya mempunyai beberapa komponen. Selain daripada komponen plastik sebagai cover, dia juga ada komponen elektronik, elektrikal dan sebagainya lah dekat situ. Jadi kita sebagai pembekal produk yang berasaskan pada plastik harusnya menepati kehendak masa yang telah digariskan oleh pihak customer kita. Sekiranya dia memerlukan sebagai contoh pihak syarikat pengeluar handphone ni memerlukan sejumlah 5,000 pieces contohnya, cover handset pada masa-masa tertentu, dan perlu kita hantar kepada
pelanggan kita dalam masa yang telah ditentukan. Jadi seharusnya produk kita seharusnya sampai kepada pelanggan ataupun syarikat yang menghasilkan handphone tersebut pada masa yang telah ditetapkan. Dan sekiranya kita gagal untuk menepati kehendak ataupun jadual hantaran tersebut, banyak implikasi yang akan timbul. Selain daripada imej syarikat kita akan terjejas, begitu juga dengan ia juga melibatkan masalah pada majikan ataupun pada customer kita lah, di mana dia memerlukan sekiranya produk yang kita perlu hantarkan tersebut gagal kita hantar pada masa yang ditetapkan. Jadi syarikat tersebut akan menghadapi masalah untuk rolling ataupun untuk penugasan pekerja-pekerjanya dengan produk kita yang gagal sampai pada masanya. Jadi sukar untuk company itu membuat penugasan kepada pekerja-pekerjanya. Di samping itu juga mungkin juga akan melibatkan pembayaran gaji, allowance dan sebagainya kepada pekerja-pekerjanya. Dan lebih buruk lagi sekiranya pihak majikan customer kita mengenakan penalti kepada kita sebagai maklum balas lah kepada kegagalan kita untuk menghantar barang pada masa yang dikehendaki. Itu ada dua item. Yang pertama dan yang seterusnya adalah melibatkan kos dan juga benefit. Kos dan juga benefit ni adalah berbalik kepada dua item yang pertama tadi, iaitu quality dan juga time. Sekiranya kita dapat menghasilkan quality at first step ataupun langkah pertama, kita dapat hasilkan produk yang berkualiti tanpa membuang banyak produk-produk yang reject dan sebagainya, dan kita boleh hantar pada masa yang ditetapkan, ini akan menyebabkan benefit kepada company kita. Ini akan selain daripada meningkatkan imej, itu juga akan mengurangkan pembaziran. Tetapi di sebalik itu juga sekiranya kita mungkin mampu untuk menghantar mengikut masa yang telah ditetapkan, tapi oleh kerana kualiti produk kita berada pada tahap yang rendah, mungkin kita terpaksa membuat produk ini berulang-ulang kali. Jadi ini akan menyebabkan pembaziran dari segi penggunaan material, tenaga, electricity dan sebagainya kepada company kita. Walaupun kita menghasilkan produk yang berkualiti dan kita boleh hantar pada masa yang telah ditentukan oleh customer kita, namun dengan ketidakcekapan pekerja untuk menghasilkan produk yang berkualiti, ini akan menghasilkan pembaziran di peringkat company kita. Jadi dekat situlah yang memainkan peranan penting dalam menentukan kos dan juga benefit yang kita boleh perolehi. Mungkin kita boleh menepati kehendak pelanggan, tetapi kos yang kita terpaksa keluarkan tinggi disebabkan oleh kemahiran yang rendah oleh pekerja-pekerja kita. Jadi dengan cara lain, dengan kata lain, apabila kos kita meningkat, mana benefit ataupun keuntungan bagi company kita juga akan menurun. Jadi kat sini pentingnya penglibatan ataupun pentingnya kemahiran yang diperoleh oleh pekerja-pekerja kita. Jadi kemahiran, pengetahuan, pengalaman itu antara perkara-perkara yang pentinglah untuk kita garap ataupun untuk kita cari dan kita dapatkan pengalaman, supaya dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita ada, kita boleh menghasilkan kualiti produk tanpa pembaziran yang banyak, tanpa rejection yang banyak. Dengan kata lain, kita mengurangkan kos dan kita meningkatkan keuntungan syarikat.
itu adalah antara tiga perkara yang merupakan Key Performance Index ataupun KPI bagi sesuatu majikan, khususnya di industri. Okey, jadi saya rasa untuk video kali ini setakat ni dulu yang saya boleh kongsikan, dan mungkin kita akan berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Kalau ada sebarang persoalan, bolehlah dimasukkan ke dalam komen-komen dan sebagainya untuk saya melihat, dan mungkin kita akan beri solution atau beri penyelesaian masalah tersebut. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.